Ya Allah, tolong berikan saya kekuatan untuk boleh bebas di tempat ini. Saya masih memiliki power untuk boleh cuci otak anak saya tuh. Bunda hanya ingin fahamkan pada awak bahwa dulu Isabella dan Ferdi pernah jadi sepasang kekasih. Saya tak boleh biarkan Faris jadi makin benci pada saya. Ma yang kebakar itu, Faris, bukan siapa. Hentikan! Saya akan pastikan kalau jenazah itu jenazah Faris. Karena saya tak mau lagi didustai. Hasil laboratorium menunjukkan sampel yang diambil dari jenazah tak sama dengan DNA milik Tengku Faris. Ini artinya Faris masih hidup. Permohonan Pak Cik Asman dah dikabulkan. Saya ucapkan selamat kepada Pak Cik Asman. Pak Cik Dao, terima kasih. Sama-sama Pak Cik Asman. Semasa ni, apa nak lakukan di luar sana? Saya nak menghadap Yang Mulia Paduka Raja untuk cakapkan terima kasih. Kerana dengan cara inilah saya boleh tengok wajah baru Faris, anak saya tu. Sila. Macam mana apabila mereka tu boleh faham kalau mayat tu bukanlah Faris? Jenazah itu bukan Faris. Sekarang katakan di mana Faris berada? Bunda tak faham maksud awak ni. Tadi siang jenazah Faris dah dikuburkan. Macam mana awak bicara macam tu pada ibunda? Kita nggak pernah berbohong. Kita sudah cek sampel jenazah itu di rumah sakit. Dan hasilnya berbeda dengan DNA Faris. Jadi ibunda lah yang sudah berbohong. Cukup! Tak payah kalian buat cerita macam ni di depan ibunda. Dulu Ferdila yang tengok mayat tu ke hospital. Dan dia dah fahamkan pada bunda pasal mayat Faris. Tunggu sekejap. Bunda Ratu bersilap. Saya tak pernah cakap kalau jenazah itu adalah Faris. Saya difahamkan oleh tim forensik. Ternyata jenazah itu bukanlah Faris. Jom, sekarang boleh cakap. Di mana boleh menyimpan Faris? Tak bolehkah kalian dapat rasa kesedihan ibunda ni? Ibunda baru saja kehilangan Faris. Kemudian kalian cakap Faris tu masih hidup, ha? Meskipun Faris masih hidup, ibunda tak tahu kat mana dia berada. Kalau Faris masih cintakan ibunda, pasti dia dah balik. Namun sehingga mana ni dia tak balik lagi. Apa kalian percaya dengan omongan bunda?
Macam mana awak boleh berada dalam bilik peraduan saya ni? Saya ni masih ada hak normal. Saya nak bertemu Faris, anak saudara saya tu. Tak payahlah. Semasa ni posisi kita tak aman. Kerana Faris dah bersekongkong dengan Ferdi dan Isabella. Kerana mereka dah buktikan bahawa jenazah palsu itu bukanlah Faris. Lebih baik awak bertolak saja. Faris belum boleh berkenang sesiapa dirinya. Saya tak peduli itu. Kau masih mikirin soal itu? Ya, Isabella. Perasaan Aing tak tenang. Menghaturkan hormat pada Yang Mulia Raja dan Ratu. Saya nak fahamkan soal Dr. Ismail yang dah tiba di Pangsapuri Istana. Terima kasih. Sayang, aku tinggal dulu sebentar ya. Kamu lebih baik sekarang istirahat supaya kamu lebih tenang. Aku mau temuin Dr. Ismail dulu. Ini saya. Tak bolehkah awak ni kenali dan kenang sesiapa saya dalam hidup awak? Selamat siang, dokter. Yang Mulia Pun Ratu Isabella, saya dah sedia untuk periksa keadaan Yang Mulia Raja. Baiklah. Jom, Faris. Awak tak boleh kenang saya. Yo, berani cakap nama lagi siapa? Sudah beraduan. Hentikan! Abdul! Pasti dia tahu sesuatu segala. Pasti dia tahu Faris di mana. Ternyata Faris tak sekalipun kenal saya. Sudahlah sayang, sudah. Kamu harus tenang. Abdul, bawa Pak Cik Azman keluar dari sini. Baik, baik. Minta pada gue. Selalu macam itu. Imran, kenapa tadi sikap kamu seperti itu sama Paman Azman? Apa kamu nggak ingat sama dia? Tak lah, Sila. Tapi kalau memang kamu tidak ingat dengan Paman Azman, kenapa kamu bilang kalau dia tidak pernah berubah dari dulu? Dan kamu juga bilang dia tetap bodoh dari dulu. Itu tandanya kamu ingat, sayang. Tak lah, Sila. Perkataan tu keluar macam tu. Saya dah rasa pasal ni bukanlah karangan yang baik. Awak dah buat Faris menjauh dari kita. Hargai saya, Norma. Kerana saya dah cuba tu berhadapan dan cakap soal namanya. Tak seperti awak yang lambat untuk bertindak pada Faris. Namun pasal karangan awak tu juga tak berjaya. Jadi awak tak pantas salahkan saya juga. Sesiapa lagi yang pantas saya salahkan, Norma? Kecelakaan itu adalah awak yang mengaturnya. Hingga keadaan Faris macam ini, semua karena kesilapan awak.
minta makan bebas. Selalu macam-macam. Apa yang dicakapkan Faris itu adalah bukti dari bawah alam sadarnya bahwa ia masihlah Faris. Saya boleh taruh harapan. Faris pastilah dah kenang semua memori hidupnya. Sudahlah Faris, awak boleh tenang sikit lah. Tak macam tu Faris. Saya boleh yakin Ibunda awak tu pastilah dah buat kisahan baru untuk soalan ni. Sabarlah sikit. Kenapa Ain selalu saja ingat dengan penjara dan terbayang dengan muka Pakcik Asman? Pak Hai pernah satu penjara dengan Pakcik Asman. Isabella? Saya datang ke sini untuk mengingatkan Bunda sekali lagi. Supaya Bunda lebih berhati-hati. Karena kalau sampai saya dengar Ibunda akan mencelakai suami saya lagi, saya tidak akan segan-segan mengusir Ibunda dari istana ini. Taklah. Tak mungkin saya berniat teruk pada Imran. Saya tahu, Pakcik Asman sudah keluar dari penjara. Dan Ibunda makin senang. Karena Pakcik Asman selalu ada di pihak Bunda. Tapi saya tidak akan membiarkan Ibunda pergi dari istana ini tanpa pengawasan. Sudahlah Isabella. Saya faham cakap awak tu. Saya tak bersalah Isabella. Ibunda boleh lihat. Saya akan melakukan apa saja demi Imran. Yang Mulia, Untuk apa kamu jalan terburu-buru? maaf Yang Mulia. Saya nak menghadap Puan Sri. Beliau dah titahkan saya. Baiklah, kamu boleh pergi. Terima kasih Yang Mulia. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Rasanya penjaga itu pernah aku lihat. Tapi di mana? Macam mana perasaan Yang Mulia Raja? Sulit untuk Ai cakapkan, Dok. Janganlah khawatir Yang Mulia Raja. Apa you bisa fahamkan Ai? Dok, semasa dulu ni Ai pernah kat penjara. Macam mana Yang Mulia Raja boleh bertanya pasal ni? Tak, Dok. Ai tak pernah sadar apa yang dah terjadi pada Ai semasa dulu. Namun seringkali Ai teringat dengan bilik penjara. Antara sadar dan tidak. Mungkin sahaja mimpi yang boleh singgah ataupun gambaran soalan bilik penjara itu hanyalah simbol biasa sahaja. Yang Mulia tak perlulah khawatir. Saya permisi. Sekalipun nyaman sangat Filani, tetap saja saya tak boleh tenang. Kerana saya harus berada di pinggiran Malaysia macam ni. Setidaknya semasa ni Pakcik Asman adalah seorang insan yang bebas. Dan tak payah lagi lah untuk harus merenung dari balik jeruji penjara. Salinan amnesti itu dah pahamkan Pakcik. Kalau Pakcik Asman dalam keadaan bebas dan dah bisa tak berada dalam ibu kota. Baiklah. Terima kasih Pakcik Daud. Kerana awak ada bantu saya lalui soalan ini.
pada masa ini, Pakcik Asman bisa calling saya kapanpun juga. Apabila saya diperlukan, saya selalu siap. Saya permisi dulu, Pakcik Asman. Sila. Semasa ni, lebih baik saya kena calling Mustafa. Kerana saya boleh faham, ianya faham benar di mana Imran asli berada dan disembunyikan Norma. Benar, saya Asman. Awak harus fahamkan saya di mana Imran asli berada. Suami saya menanyakan soal itu pada dokter. Benar, Puan Ratu. Yang mulia Raja dah rasa impian soal penjara itu sangatlah mengusik beliau. Ya Allah, apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa Imran ngerasa dirinya dulu pernah dipenjara sama Paman Asman? Ini benar-benar aneh. Belum lagi ditambah perkataan Imran sama Paman Asman. Aku benar-benar ngerasa ada yang gak beres di sini. Ya Allah, kuatkanlah aku dari semua cobaan ini. Siapa yang dah calling awak tu? Pakcik Asman, Puan Sri. Beliau nak dipahamkan soalan di mana kita dah sembunyikan Paduka Raja Imran yang asli. Apa yang nak Asman lakukan masa ni? Kali nasib awak ni, Imran. Sementara di Pangsapuri, isteri awak dah bersanding dengan Faris. Dan awak boleh jadi pecundang di bilik jeruji ni. Jangan bercakap Faris. Langsing Imran. Langsing Imran. Ai akan lepaskan Pakcik. Pakcik. Antarkan Ai. Kami jaga telefon Pakcik. Okey. Baik. Baiklah. Nggak mungkin sekarang aku ngajak Ferdi untuk ceritain soal mimpi Imran. Karena aku nggak mau ganggu waktu dia sama Fatima.
Isabella pasti pengen ngomong sesuatu sama aku. Tapi dia nggak enak ganggu aku sama Fatima. Lebih baik aku temuin dia sebentar. Aku khawatir ada masalah lagi soal Bang Imran. Ferdi, hal apa yang tengah pikirkan? Enggak, Fatima. Aku mau bikin susu buat kamu. Soalnya kamu harus buka puasa kan? Kamu lagi hamil. Tunggu sebentar ya. Lihat, ayah kita boleh tenang. Kalau diganggu dengan nama Faris. Ayah kena ke Bunda. Dia minta fahamkan soal perkara ini. Tegas antarkan ayah ke istana. Apa yang ditunggu lagi? Tegas! Macam mana? Yang Mulia udah bebaskan diri dari basement tuh. Dia udah tahu Teguh Asma. Dia tak boleh jumpa Teguh Faris. Perkara ini selekas saya pahamkan Puan Sri. Apa? Nampaknya Bunda Ratu sedang cakap dengan seorang. Macam mana hal itu boleh berlaku? Kita tak boleh biarkan mereka berjumpa. Hal itu sangat berbahaya. Apa yang berbahaya? Dengan siapa dia bercakap? Gawat. Saya harap Teguh Faris tak banyak dengar percakapan saya dengan Puan Sri. Tak ada sesiapa, nak. Itu tadi ada orang silap dial nombor telefon saya. I thought you cakap dusta. Macam mana saya boleh jauhkan Teguh Faris dan Tuan Ratu Isabella dari istana ini? Mereka tak boleh nampak paduka yang mulia yang sesungguhnya. Saya sudah dapat ide yang apik. Sangat apik. Aku jadi makin bingung dengan ingatan Imran akhir-akhir ini, Ferdi. Maksud kamu? Dokter Ismail bilang kalau Imran mengalami mimpi buruk, bahwa dia sedang berada di dalam penjara bersama Paman Azman. Aku bisa ngerti kalau Bang Imran mimpi di saat kecelakaan itu. Tapi kok dia mimpi juga di penjara sama Paman Azman? Halo? Iya, baik. Saya dan suami saya akan ke sana sekarang. Ferdi, aku harus pergi dulu. Aku harus nganter Imran medical check up ke rumah sakit. Terima kasih ya, kamu udah mau dengerin aku. Iya, Isabella, sama-sama. Saya dah cakap jujur, nak. Tak ada sesiapa yang kontak. Tadi tu
Hanya orang yang silap nomor telepon saya. Ibunda memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sudah hampir membunuh kamu berkali-kali. Dan dia bisa melakukan itu lagi. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Imran. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Dan kamu tahu. Saya yakin Bunda Ratu ini pasti sedang mengarang suatu perkara. Apa yang kamu lakuin di sini, Imran? Sudahlah, kamu nggak perlu peduli ini Bunda Ratu. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit buat medical check up. Satu hal udah selesai. Sekarang ini tinggal perkara Imran yang udah menahan Asman. Wait, suami saya. Saya akan singkap semua perkara ini. Macam mana saya boleh pahamkan Norma pasal pelarian Imran ni? Saya harap mereka tak jumpa di jalan. Tapi macam mana kalau soalan itu berlaku? Sungguh tak nyaman dengan saya ni. Besar. Nggak ada apa-apa, Imran. Cepat, berpusing. Kejar tu kereta. Lekas. Saya harus lakukan suatu soalan. Saya tak boleh biarkan mereka jumpa. Macam mana, Asman? Apa awak dah buat sesuatu? Tenanglah, Norma. Saya dah tangani Imran. Sekarang dia ada balik pingsan. Saya nak urus agar dia tak jumpakan Faris dengan Isabella. Okey, saya akan sertakan awak. Siapa yang boleh cakap bahawa saya ini bodoh dan tak guna? Tengoklah ni. Saya dah buat soalan yang penting sangat. Dokter Ismail bilang kalau Imran mengalami mimpi buruk bahwa dia sedang berada di dalam penjara bersama Paman Azman. Apa yang itu pikirkan? Isabella bilang Imran mimpi buruk.
dan mimpinya di penjara sama Paman Asman. Mungkin saja mimpi itu muncul karena Bunda udah tunjukkan foto-foto Faris. Dan masa lalu Bang Imran udah bawa Faris masuk dalam bilik jeruji. Bang Imran punya pikiran tuh jadi Bunda, Ferdi. Aku nggak tahu pasti Fatimah. Tapi aku rasa kita nggak bisa berbuat banyak soal ini. Ayo kan cakap pasal nih pada Bunda Ratu. Bunda nak pergi kemana malam-malam nih? Baik, Ai ikuti saja dia. Supaya Ai tahu apa yang dia nak buat. Saya dah rasa lega sangat. Kita dah berjaya menahan Imran balik. Dia tuh sungguh naif. Dia takkan boleh percaya semudah itu. Saya akan buat dia menderita sehingga akhir masa. Fatimah dah ikuti saya. Entah apa yang dia tengah fikirkan. Driver, cepat. Awak ambil jalan lain. Belok ke kiri. Baik, Puan Sri. Bunda nak bertolak kemana? Apa sel Bunda masuk dalam klinik tuh? Apa yang dia nak buat? Baik, Ai tunggu dalam sekereta saja. Puan Sri. Awak gerak lebih cepat. Saya tak nak tunggu lebih lama. Apa sel Bunda lama sangat ke dalam klinik tuh? Apa yang dia tengah buat? Udah 1 jam lebih. Baik, Ai cek saja. Selamat malam Tuan Putri Fatimah. Apakah ada soalan yang nak saya bantu? Apa Bunda Ratu udah datang ke klinik ini? Betul Tuan Putri Fatimah. Puan Ratu Norma udah datang ke klinik ini. Tapi dia udah bertolak lewat pintu belakang beberapa masa yang lalu Tuan Putri. Apa sel Bunda Ratu udah coba larikan diri? Hal apa yang dia udah sembunyikan tuh? Terima kasih. Sama-sama. Mujur awak dah cepat jemput saya, Mustafa. Saya tak ingin Fatimah fahamkan pasal kita dah tukar Imran dan Faris. Kerana dia sekarang dah dekat balik dengan Isabella. Jadi saya tak mau ambil risiko untuk rusak karangan kita lagi. Dengan senang hati, saya dah boleh bantu Puan Sri Norma. Terima kasih. Selamat malam, Yang Mulia Ratu Isabella. Apa ada hal yang boleh saya bantu? Yang Mulia Paduka Raja akan medical check up malam ini. Tadi pihak rumah sakit sudah ngabarin. Maafkan saya, tetapi hari ini tak ada schedule untuk medical check up bagi Paduka Raja. Mungkin ini adalah kesilapan pihak hospital. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukannya schedule medical check up ini malam ini? Seperti ada yang salah, Imran. Jadwal medical check up kamu bukan malam ini. Maafkan saya, Yang Mulia Paduka Raja. Ada apa, Imran? Isabella, saya tadi curi dengar Bunda bercakap di telepon. Dan Bunda bercakap soal bahaya.
Tadi aku melihat ada mobil di luar istana. Mungkin itu adalah anak buah ratu yang disuruh untuk membunuh kamu, Imran. Mungkin itu yang dimaksudkan bahaya dari Ibunda Ratu. Seharusnya kita bersyukur, Imran, atas kesalahpahaman ini. Karena kedatangan kita ke rumah sakit ini justru menyelamatkan kita dari bahaya Ibunda Ratu. Yes. Mustafa, ambilkan masker tu. Baik, Puan Sri. Sekejap, Mustafa. Norma, saya dah miliki ide yang rapi untuk buat ingatan anak kita tu balik. Apa pula yang akan mereka lakukan pada Ai sekarang ini?